Ceras Agency Manager. So basically all-time Challenge League qualifier dan juga nationwide champion. Okay. So without further ado, I would like to pass the mic to our master trainer for the night, Mr. Adam. Alright, Assalamualaikum semua. Clear tak suara saya? Waalaikumsalam. Clear. Waalaikumsalam, clear. Clear. Kejap. Hai. Okay. Are you guys ready to learn tonight? Kalau ready, Yeah. boleh tak type ready dekat chat room? Ready. Ready. Ready, ready eh. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Okay. So basically nak tanya muzik kuat sangat ke nak perlahan sikit ke tak payah? Okay je Dam. Okay Okay, tak kat chat room, okay. Muzik okay. Alright, thank you. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Macam kita punya MC hari ni, AD. Thank you AD for the float, for the introduction, great introduction. My name is Adam. Oh, English ke okay? Okay, kita bahasa Melayu lah, Alright, so basically malam ni kita akan belajar memahami monthly fund review ataupun quarterly fund review. Okay, especially untuk budak baru, you all kena malam-malam ni kena take note lah. Mungkin hari Selasa hari tu blur, mungkin malam ni boleh kata sharpen your understanding on QFR dengan MFR. Alright, so apa yang saya selalu cakap dengan my clients and my team, QFR dengan MFR ni adalah sekadar sebagai macam surat beranak sesuatu fund tersebut lah. Dan juga saya suka juga QFR MFR sebab dalam tu pun kita punya fund managers ada update berkenaan market outlook, ada update berkenaan market review juga, ada macam summary kalau you all perasan. Lepas tu ada juga bagi carta apa panggil? Yang tentang market punya index berapa, year to date berapa, weekly berapa dan sebagainya lah. Okay, so untuk you all yang especially ada klien-klien yang orang kata dia punya psikologi dia lebih kepada compliance. Okay, macam mana kita dah belajar kan? Siapa yang dah belajar di CIS hari tu? Alright, so dalam macam-macam kerja kita ni kita jumpa macam-macam orang. Okay, bukan jumpa macam-macam awet je. Kerja ni kita jumpa macam-macam orang, macam-macam ragam. Dan untuk kawan-kawan baru, kawan-kawan baru kita yang join buat UTC, sememangnya tidak semua prospek dengan tidak semua klien kita ni ada ragam yang sama. Ada macam-macam. Sebab tu hari tu kita belajar berkenaan DCIS. Okay, siapa yang tak tahu pasal DCIS yang baru boleh tanya you punya direct recruiter untuk tahu lebih lanjut. Alright. So bukan saja membantu untuk klien atau prospek yang dia punya psikologi dia C, which is compliant, tapi juga untuk prospek dan klien yang suka orang kata yang high net. So bila prospek dengan klien yang high net ni dia orang suka numbers, dia orang suka facts. So maknanya kita how we are separating ourselves between all the other agents in public mutual, which is sekarang ni tak silap saya ada lebih kurang 30,000 registered agent dalam public mutual, dan saya rasa yang aktif dalam 10,000 macam tu. Macam mana kita nak separate ourselves compare to other agents. Maknanya kita dapat baca MFR dan QFR ni, kita akan bagi advantage yang banyak daripada diorang. Okay, are you guys ready? Kalau ready, type ready kat chat room. Ready. Alright, okay. So first of all,
apa yang kita public mutual ataupun senang cerita unit trust ni dok kompangkan adalah kita punya return untuk unit trust, unit amanah kita, which is on the equity punya asset allocation, we can provide at more than 8% average per annum boleh generate. Tapi kita kena tahu macam mana dan bagaimana dia boleh dapat lebih daripada 8% tu. Alright? Okay, so kita pergi pada next slide. Okay, so first of all, kita understand konsep dulu. Okay, konsep yang sangat penting besides strategi kita, which is the 4 golden rules, kita kena faham konsep apa tu, macam mana unit trust scheme dia boleh membuat duit. Okay, boleh tak Kimi bantu mute siapa yang ada bunyi? Alright, okay, thank you. So sekarang ni, apa yang saya cakap dengan my clients, dengan my team, basically unit trust ni kenapa dia boleh bagi more than 8% average per annum itu ayat dia, korang kena tekankan average per annum ataupun bahasa Melayu dia purata setiap tahun. Okay, so macam mana nak dapat dia first of all you kena faham dia bukannya macam setiap tahun bagi 8%. Contoh macam masuk tahun ni, tahun depan dia naik 8%, bukan. So dia bagi average more than 8% per annum. Oh, ada bunyi lagi ya. Mungkin boleh bantu siapa co-host, Eddie, Kimi untuk mute. Okay, alright. Thank you. Okay. So basically konsep dia very simple sebenarnya, because of why? Because unit trust fund ataupun dana unit amanah bagi dua jenis income untuk pulangan dia. Okay. Nombor satu adalah yang kita tahu capital gain, kenaikan harga. Alright. Dan nombor dua adalah dividen ataupun distribution. Ada distribution percuma. Okay. Sebab itu bila ada dua jenis income ni, membolehkan unit trust fund mendapat more than 8% average per annum in the long term, 3 to 5 years. Okay, alright. So first of all, dia macam kalau nak faham tentang yang kita selalu banyak orang faham adalah macam dividen. Okay, so dividen base punya investment ni, contoh macam ASB, tabung haji, kan, KWSP, apa lagi ada kat luar sana. AHB pun ada, amanah hartanah berhad. Ada tak lagi contoh lain? Boleh tak bagi kat chat room? Siapa ada contoh lain? Saya nak tengok siapa pandai. Ada tak contoh lain? KWSP dah sebut dah. Selain ASB, ASNB pun unit trust juga sebenarnya, betul. Lagi contoh lain. Satu lagi saya minta. Untuk 26 orang participant. Hello, are you guys here? PMB tu adalah PMB, pemodalan mara berhad. Itu pun unit trust juga. Private mandate. Private mandate ada dividen ke? Saya tak berapa mahir tu private mandate. Tak tahu. Tak silap saya capital gain sahaja dengan ayalah kalau dividen sebab dia direct stock kan, betul. Kalau ada dividen daripada company tu dapat juga, betul. Okay. So senang cerita SSPN, betul, Kimi pandai. Salah satu contoh yang famous juga SSPN. Okay. So semua orang berpusu-pusu masuk dekat tempat ni sebab dia nak mengejar sesuatu dipanggil yearly dividend. Maknanya selalu yang famous ASB, tabung haji, KWSP, harga satu unit dia, satu unit sama dengan RM1. Okay. Lepas tu keuntungan dia dapat daripada yearly dividend. So kadang-kadang dia akan declare macam contoh 5% units for the whole year daripada Januari sampai 12 yang siapa simpan duit, sebab dia pro rate ataupun bahasa Melayu dia pro rata. Okay. So siapa yang letak duit dalam ASB bulan 7, dia yang bulan 1 sampai bulan 6 dia tak dapat. Itu yang korang kena faham.
So kalau contoh ada selalu isu datang, my team akan tanya kat I, Dam, macam mana kita nak close customer ataupun klien atau prospek yang akan guna alasan boleh tak nak tunggu sampai dapat dividen? Siapa yang dapat challenge macam ni daripada you punya prospek and klien? Cuba type kat chat room. Cakap saya. Abu saya. Abu seorang je work, lain tak work ke? Kalau tak nak dengar, Fikul ada, Kimi ada, saya. Yes, Wanda, betul. So sebenarnya antara cara kita nak counter atau tai chi untuk customer yang ni bulan 11 ni, bulan 12 boleh tak tunggu dapat dividen. So sebenarnya dividen tempat macam ASB, tabung haji yang kira BSP adalah pro rate. So maknanya tak banyak beza pun kalau let's say you keluarkan duit bulan 11. Sebab daripada bulan 1 sampai bulan 11 tu dia dah enjoy return tu. So amount yang keluar bulan 11 tu tak banyak beza pun. Okay, so itu cara dia kita nak tai chi atau counter kata customer yang atau prospek klien yang kata nak menunggu dividen. You boleh buat matematik. So beza berapa persen je. Betul tak? Sebab kalau let's say 6%, kira 5%, 5% you bahagi 12, lepas tu you darab 11. So yang lagi sebulan 2 bulan tu berapa persen je, tak banyak mana pun. Okay, alright. So semua orang tahu tempat ni, mekanisme ni very simple. Maknanya masuk duit tidur. Tetapi ada satu permasalahan tempat-tempat macam ni. Okay, tempat-tempat macam ASB, tabung haji yang kira BSP adalah tempat yang ditugaskan untuk orang kata dapat lebih sikit daripada kadar inflasi negara. Okay, so maknanya kalau let's say average Malaysian punya inflation adalah 3 to 4%. Okay, benda ni semua you all boleh Google Bank Negara punya data. Bank Negara actually memang declare setiap bulan inflation rate dekat Malaysia. In fact, satu dunia pun ada. Macam mana kiraan inflation rate tu sebenarnya adalah Consumer Price Index. Dia ada dia punya data kat situ. Okay, so monthly dia declare, lepas tu bila sampai bulan 12 dia akan average out bulan 12 akan dapatlah setahun punya CPI ataupun inflation punya rate. Okay, so tempat macam ni hanya ditugaskan untuk lebih sikit je daripada orang kata inflation. Sebab apa? Sebab nilai mata wang kita setiap tahun menyusut kerana inflasi. Betul tak? Okay, so kalau you simpan dekat sini, at least you punya 10,000, contoh 100,000 tahun ni, tahun 2023, nilainya akan kekal 100,000 pada 10 tahun ataupun 20 tahun akan datang. Walaupun in terms of ringgit, mungkin dah jadi 150,000 10 tahun kemudian. Tetapi nilai dia tetap sama 100,000 pada hari ini. Itulah tujuan tempat-tempat macam ni bagi pulangan. Alright? Okay, so bila pulangan tu tak tinggi, maknanya dia menyebabkan orang kata susah nak mencapai financial goal sebab pulangan tak tinggi. Betul tak? So kita kalau nak achieve financial goal lebih mudah, kita kena pergi tempat yang lebih tinggi pulangan dia supaya kita boleh orang kata hedge against inflation. Yalah, kalau inflation 3-4, return 5-6, berapa real return tu? Cuba type kat chat room. Berapa real return tu? Let's say kalau pulangan tempat tu 6, inflation 4. Real return yang klien dapat dari tempat simpanan tu berapa? Cuba type kat chat room. 2%. Betul, Kimi. Thank you. Alright. Thank you, PP. Thank you, RK. Okay, so korang rasa 2% tu boleh mudah ke untuk capai financial goal? Lagi 10 tahun, 20 tahun akan datang? Tak kan? Sebab sekadar 2%. Itu pun kalau market elok bagi 6-7%. Alright? Okay, so sebab itulah datang tempat-tempat begini. Kenapa pula orang berpusu-pusu membuat apa? Membuat satu lagi simpanan atau pelaburan di tempat yang macam let's say hartanah, property. Property ada bagi dividen tak? Dia ada bagi bank ada call tak? Bagi hello, since you beli rumah ni kita orang bagi percuma 50,000. Ada tak? Cuba tanya share room, ada tak siapa beli rumah dapat macam tu? Property tak ada. Betul, PP tak ada. Cumanya dia consider dividend
kalau rumah tu disewakan kepada orang. So kalau disewakan kepada orang, itu consider macam dapat dividen lah. Itu pun kalau nilai rental tu lebih daripada nilai dia bayar dekat bank monthly. So kalau let's say nilai rental tu lagi rendah daripada bayar kat bank monthly, dia tak ada dividen lah. Kira hanya dividen dia masih lagi dalam kerugian. Okay. So sebab tu ada jenis, banyak pakar-pakar tanah ni bila saya jumpa ataupun saya tengok scroll ke saya baca ke apa semua, dia akan cakap kalau beli rumah pertama, beli rumah kedua tu please beli untuk investment dahulu. Maknanya beli rumah yang murah-murah dahulu, yang 200,000, yang 100,000, yang 300,000. Kasih orang kata bagi dapat income dahulu supaya rumah pertama, rumah kedua tu yang investment ni boleh bayar you punya dream house nanti. Jangan terus first house beli you punya dream house. Saya tak tahulah, saya bukan pakar hartanah, tapi itu yang diajar kepada saya, mentor-mentor hartanah tu ajar kat saya, which is logik juga. Sebab kalau you first house, you terus beli you punya dream house whereby you tak ada pun income tempat lain. Contohlah macam PP dah kahwin, Pi, lepas tu beli rumah, bini nak rumah kat Eco Majestic Semenyih. So kat situ rumah rate dalam berapa? Mungkin aminkan je, amin. So kat situ rate rumah lebih kurang 1 juta, betul tak Pi? Memang bini happy, tapi bini kadang-kadang tak tahu keperitan kita membayar bulanan tu. Okay. So kadang-kadang kehappyan bini tu tidak selalunya orang kata membayar rumah tu. Okay. So itu antara apa yang saya belajar lah pasal hartanah. So whereby, tapi orang beli juga property sebab dia tahu ada satu lagi jenis income dipanggil kenaikan harga, capital gain. Dia ada tahu dia beli rumah harga 300,000 ni supaya suatu hari nanti dia boleh naik value, dia boleh jual balik dengan dapat keuntungan. Betul tak? So itu antara tujuan kenapa kita beli rumah. Sama ada nak stay, sama ada nak sewakan kepada orang ataupun kita nak jual balik walaupun tak dapat dividen. Betul tak? Itu contoh tempat yang pelaburan untuk kenaikan harga. Dan satu juga contoh yang paling famous, which is emas. So bila you beli emas, okay, salah satu income yang boleh dapat adalah bila you beli murah, you jual mahal. Betul tak? Tak ada pun kedai emas tu dia provide macam, okay, kalau you beli emas kat I bagi you emas percuma. Jarang lah. Memang tak ada lah. Kalau ada selalu hati-hatilah, mungkin lama-lama pun jadi scam. Sebab saya ada bincang benda ni tengah hari tadi. So boleh tak mute? Mana saya punya angels? Angels tak buat kerja. Mana Kimi ni? Tak apalah, saya buat kerja sendiri. Okay, tak apa. Okay. Alright. So basically macam goal. Okay. Macam tengah hari tadi saya pernah ada bincang tadi, saya cakap benda selalu yang produk-produk ataupun yang boleh menghasilkan kenaikan harga ni, macam market ni, adalah macam gold, apa lagi, forex, apa lagi, rumah, tanah, sebagainya. Benda-benda ni ada kenaikan harga, selalunya mesti ada scammers. Percaya je kat saya. Simple je. Kalau korang masuk UTC Connect, betul tak? Kalau bila korang masuk UTC Connect, korang buka login, lepas tu nampak kat belah kanan atas tu dia cakap apa? If it's too good to be true, usually it is too good to be true. Setuju tak? Kalau setuju tak Cik Rul? Setuju. Ada orang tak malam ni? Wanda setuju, thank you. Fiko setuju, yes, betul. So senang-senang cerita macam ni lah. Kalau korang dapat korang sendiri ataupun klien korang, parents korang, yang tiba-tiba dapat bantuan, dapat what to say, jadi host. Oh, okay. Abang Kimi boleh tak jadikan Kimi host balik? Oh, Abang Kimi dah gerak. Tak apalah. Tak apa. Okay. So basically kalau korang sendiri, kalau korang nampak, senang cerita macam ni lah. Honestly, honest to God, memang saya boleh bersumpah sekarang dengan Al-Quran, kalau korang dapat double digit return per annum, let's say 10 lah, 10, 11, 12, sebenarnya dah sangat-sangat bagus gila babs. Itu saya nak cakap.
Kalau korang dapat tempat yang boleh bagi 11, 10, 9 pun, itu dah sebenarnya dah sangat-sangat bagus. Okay. Sebab kalau tiba-tiba dia bagi tahu return boleh dapat 20, 30%, lepas tu siap cakap guarantee setahun, ataupun paling gempak lagi 20%, 30% every month, sedarlah sebenarnya tempat itu selalunya mesti scam. Jarang berlaku. Bukan jarang berlaku, memang takkan berlaku pun. Sebab apa? Kalau ikut logik, let's say tempat tu legit, kan? Let's say tempat tu memang legit boleh buat duit macam tu, let's say boleh 30% per annum. Lepas tu buat apa lagi ada bank? Betul tak guys? Buat apa lagi kerajaan buat apa lagi kita nak simpan duit ASB? Buat apa kita nak tabung haji dah boleh tutup dah. Sebab kalau tempat tu memang legit boleh bagi 20-30% setahun, semua pergi sana. Tapi selalu tempat-tempat macam ni scammers dia cakap, oh ada kuota lah, apa lagi, ada ni lah, ada tu lah. So be very wary. Be careful lah maknanya. Okay. Alright. So macam goal pun tujuan kita apa? Kita beli murah, kita jual mahal. Ataupun selalu kita tujuan kita beli sekadar macam simpanan. Contoh macam beli bagi bini pakai. So nanti bila sesak ke apa, boleh jual. Contoh. Okay. So itu juga maknanya kenapa orang pergi kat tempat gold. Dan tak dinafikan tempat macam gold, tempat macam kripto semua boleh capai keuntungan yang tinggi kalau korang pandai, korang tahu strategi long term dan sebagainya. Okay. Tapi sama juga tak ada dividen. Okay. Sama juga macam FD, ada dapat kata return interest tu, tapi tak ada kenaikan harga. Okay. Tapi the best part is unit amanah boleh dapat dua-dua, bergantung kat fund tu. Kalau dia bagi, kalau incidental, kalau dapat. Kalau fund tu tulis incidental tapi dia tak dapat dividen, dan maknanya selalunya pengalaman saya selama saya buat unit amanah ni, yang saya detect adalah fund managers dia nak jaga harga sesebuah dana tersebut. Sebabnya untuk kawan-kawan baru, kalau distribution tu dia bagi lebih say 5% unit percuma kepada unit holders, selalunya harga akan turun pun 5% juga. Okay. So dia bukannya orang kata sebab dia nak jaga harga tu, let's say kalau market tak okay, dia jaga harga, dia tak nak release dividen tersebut. Tetapi kadang-kadang dia bagi juga. Sebab tu kadang-kadang bila kita jumpa customer yang dah lama ni, selalu saya pernah jumpa 10 tahun, 20 tahun, walaupun dia tak top up, walaupun dia tak DDA, walaupun dia tak DCA, alright, tapi at the end of the day saya tengok dia punya average cost boleh turun sampai kadang-kadang bawah 20 sen, pernah jumpa sampai 15 sen, sampai 16 sen. Sebab apa? Sebab dividen tu pun distribution tu membantu juga menambah unit dia, membuatkan average cost dia menurun. So let's say harga tu dah naik, fluctuate pun naik 21, 25, still boleh dapat keuntungan yang banyak pada jangka masa panjang. Alright. Adakah saya terlalu laju? Boleh tak type chat room? Saya okey ke tak? Okay, thank you Kak Lona. Alright, so kita pergi kepada next slide. Thank you PP, thank you Wanda. Okay. Okay, so sekarang ni, kenapa pula? Alright. Okay, so untuk yang tu strategi kena jaga. Sebab unit amanah dia tak sama macam ASB. Sebab ASB you masuk, you biar, you tunggu dapat yearly dividen. Tak payah buat apa pun. Tapi kalau nak dapat full dividen tu, prorate tu, maknanya kalau nak dapat dividen 10,000 tu, 10,000 tu jangan kacau lah setahun. Daripada bulan Januari sampai Disember, biarkan saja. So dapatlah return untuk 10,000 unit tersebut. Kenapa saya cakap 10,000 unit? Sebab dia pun sama juga. Unit juga, cumanya unit dia adalah satu unit sama dengan RM1. Okay. So strategi dia very simple, konsep dia. Okay, number one is always look at long term. Maknanya medium to long term. 3 to 5 years, 5 to 7 years, 7 to 10 years. Lagi lama lagi bagus. Sebab apa? Sebab selagi tu mungkin ada possibility boleh dapat unit percuma juga daripada fund tersebut. Dan selalunya bila orang yang dah lama ni jaranglah rugi. Melainkan dia check pelaburan dia di ketika market tengah downturn. Tapi maknanya bila market tengah downturn pun, kalau korang perasan yang orang lama ni, bila kira average return dia turun ke 3 ke 4% ataupun 2. Betul tak guys? So bila market naik balik, nanti naik balik 10 ke 12%. So bila customer tanya,
ada tak timing yang orang kata nak kena simpan. So kalau let's say dia punya good rule of thumb, let's say kalau customer tu ada ruang 3 ke 5 tahun, dia ada boleh orang kata menjana keuntungan daripada market equity. Okay, don't worry. Alright. So seterusnya adalah dollar cost averaging, which is very important sebab kita ni adalah satu pelaburan yang aktif. So pelaburan aktif, kita kena orang kata actively menurunkan cost. Kalau dia tak boleh daripada top up, kita boleh dapat daripada kita punya distribution. Sebab dollar cost ni yang kita pernah buat training dulu, mempercepatkan keuntungan pelaburan unit amanah tersebut. Okay, sebab dia ada beza. Orang yang tak DCA dengan orang DCA memang akan banyak beza. Okay, kalau untuk budak kawan-kawan baru yang nak orang kata nak tahu lebih lanjut, nanti boleh tanya you punya direct recruiter ataupun you punya upline. Upline boleh tak ajar dollar cost average tu macam mana efek dia. Okay, dan nombor 3 which is important, constant monitoring. So dalam unit amanah ni you tak boleh orang kata tak ada consultant jaga. Kalau you tak pandai, you kena perlukan consultant jaga. Sebab tu company tekankan kena ada orang menjaga you punya account. Dan selalunya bila apa orang kata dia punya agent tu dah hilang, selalunya kalau macam resign ke apa semua, dia akan automatic pergi dekat dia punya recruiter ataupun pergi apply nama tu. So that's why apply pun dia akan contact balik customer-customer yang kena tinggal atau ni. So dia akan cuba untuk orang kata jadi offerkan diri untuk jadi monitor balik. Sebab penting. Sebab market ni dia ada naik dan turun, dia ada geopolitik lagi beza-beza. Contoh kadang-kadang Malaysia naik, China turun, contohnya. Sebab tu kena ada ejen yang jaga. Sebab kita ni pun yang I have to admit, walaupun dah lama, saya dah buat dalam, bukan lama lah, dalam 7 tahun macam tu, setiap minggu pun training, banyak lagi benda nak belajar. Betul tak guys? Ini kan korang yang budak baru ni, baru suang-suang suku dah tak nak datang training. Boleh tak type setuju kat situ? Type never miss training. Yes, Game Kimi setuju, betul. Okay, never miss training. Sebab ini bukannya macam orang kata baca buku satu terus pandai tau. Apa yang kita buat ni, kita punya product and service ni is very Nak dynamic. belajar tak eBay? Ya Kak Lona. Mana Angels ni? Okay. Alright. So basically kita kena ada orang yang jaga. Sebab bukan jaga apa nak commission tak, sebab kita nak tahu market update tu macam mana, nak switching bila. Sebab apa kau? Contoh hari tu pada Februari tahun 2021, market tengah peak, tengah tinggi, tengah mahal, betul tak? Ada PLF sampai 65 sen. Tapi kebanyakan orang bila tak ada dia punya agent ataupun consultant dia jaga, dia biar je harga tu mahal macam tu dan harga boleh turun balik. Itulah market guys, harga boleh turun balik. Tak ada benda yang harga naik sampai bila, cuma harga barang. Harga barang memang naik je. Itu inflation dipanggil. Alright. Tapi kalau market macam rumah, gold, semua ada naik dan turun. Saham, apa lagi, kripto pun semua ada naik turun. Siapa yang anggap market tu naik sahaja dan turun sahaja, maknanya dia ni tak faham tentang market. Sebab market ni ada buyers and sellers. Alright. So sebenarnya even kalau harga barang pun, kalau tak ada orang membeli, contoh tin sardin tu kan, tin sardin tu hari tu paling peak saya tengok RM11 satu tin. Okay. Kalau let's say tak ada orang beli harga sardin tu, so pembekal atau penjual kena turunkan harga juga. Sebab tu dia very dynamic. Dia adalah antara buyers and sellers. Kalau tak ada orang membeli, dia kena turunkan harga. Kalau banyak orang membeli, dia kena naikkan harga. Okay, faham tak? Kalau faham tak Kak Cik Ru faham? Banyak ni Bibil. Faham. Thank you. Alright. Dan last sekali, kenapa exit strategy is the first for golden rules is because bayangkan tiba-tiba orang tu tak ada agent, tak ada consultant, tengah rugi, let's say rugi RM20,000 ke RM30,000 ke, sebab dia tak ada exit strategy, dia emosi, dia keluar time tu. Inilah masalah dia. Sebab tu memerlukan agent atau consultant untuk advice.
Okay, bang tengah rugi jangan keluar. Sebab kalau keluar akan realise the loss. Betul tak? Lepas tu dia apa lagi strategi? Contohnya umur dia sekarang 50. Dia nak masuk unit amanah juga. So kita kena bagi tahu ini adalah long term investment. So ada possibility masa you umur 55 nanti pun tak dapat achieve you punya average more than average 8% average per annum. So itulah orang panggil strategi. So kena bagi tahu. So benda ni, duit abang ni kalau nak masuk 50,000, kena yang kata duit yang kata kalau boleh withstand market punya ups and downs. Itulah maksudnya exit strategy. Alright. Okay, so semua faham for Golden Rule. Saya pergi kepada next slide. So itulah dia tadi kenapa dia boleh 8% return per annum, which is tadi two types of income, which is capital gain dengan dividend, dan juga kalau follow strategi pelaburan, which is the 4 golden rules. So itu je lah sebenarnya. Benda tu korang pegang, lepas tu dicampur pula dengan company punya fund manager yang hebat-hebat, insyaAllah public mutual, orang kata a very good. Okay, sebab ada je company lain walaupun dia unit trust tapi dia tak making profit. Ada yang sampai rugi banyak, ada juga yang sampai fund tutup dan sebagainya. Sebab depends juga company punya fund managers. Alright, so sebab tu bila you invest sesuatu tempat tu, you kena tengoklah dia punya company tu macam mana. Sebab tu kadang-kadang you boleh kuatkan dekat punya customer. Company yang baru ataupun baru profit sekejap dalam setahun tidak semestinya akan profit konsisten. Benda-benda tu. Sebab tu kita setia dengan public mutual. Sebab kita dah almost 50 years dah in the industry, dan kita punya first fund yang tahun 1987 tu, yang public savings fund pun still lagi survive sampai hari ni. So our fund managers are very good, I admit. Sebab kenapa saya setia di sini, our fund managers are best in the Asian. Macam kita game Kimi pernah sebut, dekat Asia our fund manager is one the best in Asia juga. Alright. So sekarang ni kenapa kita kena pandai baca MFR dan KFR? Sebab kita nak tahu fund objektif sama ada fund tu capital gain ataupun dividend based fund. So ini adalah salah satu strategi kita boleh diversify kita punya customer punya portfolio. Sebabnya bukan saja boleh diversify geolocation, bukan saja boleh diversify jenis fund objektif, tapi kita juga boleh diversify sama ada dia nak capital gain ke, dia nak dividend ke, dia nak bond ada mixed asset ke, dia nak ada balance ke. Dia kena depends dengan dia punya kriteria. Sebab kadang-kadang ada je customer yang cakap, Dam, saya tak kisahlah kalau return dia kata tak lebih daripada 8%, tapi saya nak duit tu selamat. So takkanlah korang nak reject customer tu kan. Okay bang, tak apalah, abang tak payah invest saya lah, abang pergi main jauh-jauh. So kita kena provide solution based on customer tu punya needs. Okay, sebab kita pun ada balance fund, kita pun ada mixed asset fund. Lepas tu kita ada juga ada bond fund, kita ada juga kita punya money market fund, macam-macam. Kalau contoh dia nak macam lebih kurang macam EPF, kita ada PRS. So sebenarnya kita ada provide solution, semua solution investment untuk kita punya client. Don't worry dalam public mutual. Alright, so pergi next slide. Okay, so first of all, which is fund yang paling famous adalah capital gain. So kalau korang pergi buka KFR, korang tengok dekat situ, baca dia punya fund objective. Kalau dia kata to achieve capital growth over the medium to long term period by investing in a diversified portfolio, compliance with syariah requirement. So maknanya tujuan fund ni adalah lebih kepada untuk capital gain. Kat situ korang dah tahu fund objective tu. Alright, so kita pergi pada next slide. So kalau korang nak tahu fund tu dividend base ke tak, selain daripada tengok fund tu punya, orang kata dia punya kat mana tu, saya buka KFR. Okay, boleh tak kita buka KFR sekejap? Korang nak tak saya share KFR sekejap? Kalau nak, type nak kat chat room. Alright, Fifi, baik. Okay, sekejap je, don't worry. Tak ada, tak teknikal-teknikal sangat pun. Sekadar nak tunjuk contoh je. Fifi dah risau tu. Teknikal-teknikal. Okay,
So contohnya, korang nampak KFR saya punya KFR ni? Kalau nampak, type nampak kat chat room. Nampak, thank you Fiko, thank you confirmkan. Okay. So contoh. Okay. So kejap lagi, Dam. Hari tu cakap dividend bill macam nak tahu. Okay, selain daripada tengok daripada fund objektif, kita boleh juga tengok dekat dia punya ni. Contoh kita bagi fund yang kata bagi dividen PIDM muka surat 10. Okay. So kalau korang tengok kat sini, okay, so kalau korang tengok kat sini, fund objektif dia of course lah dia kata to provide income by investing in a portfolio stocks that potential to offer attractive. So kat situ korang boleh nampak dekat sini dia punya distribution policy. Nampak tak? Okay, saya dah highlight. Saya highlight tu nampak tak? Kalau nampak tak nampak chat room? Kabur. Okay, saya lukis. Come on. Dekat sini. Okay, so kat situ distribution dia tulis semi-annual on best effort basis subject to availability of realized income and or realized gains. Okay, so kat situ dah terbukti bahawa fund ni dia fokus dekat bagi dividen. Alright. So kalau korang pergi tengok bawah pula dekat dia punya distribution policy, nampak tak? Almost every year dia never fail untuk bagi apa guys? Bagi dividen. Nampak tu 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 23. Okay, so setiap tahun annualize dia bagi kat sini. Belah kanan ni. Alright. So fund ni dia fokus dekat untuk bagi dividen. Contoh untuk fund yang capital gain pula naik, dia tulis macam ni. Okay, growth fund. Okay, fund objektif achieve capital growth by investing in stock which comply with Sharia requirements, dan dia punya distribution policy. So korang tengok kat sini, distribution policy dia tulis as incidental. Okay, so bila dia tulis incidental, cuba korang tengok dekat dia punya distribution punya yield kat bawah tu. So fund ni ada tahun yang dia tak bagi dividen. Contoh kat sini, korang tengok 2018, 19 tak ada dividen. Perasan tak? Nampak tak kat situ? Dekat distribution history. Kalau nampak tak? Nampak chat room? Abu, thank you. Intan Shazli nampak. Okay, thank you. Alright. So kat situ maknanya bila tahun 2018, 19 fund ini dia tidak bagilah distribution. So dia nak jaga sebab fund ni punya objektif pun capital gain. So sebenarnya kenapa dia tak bagi? Sebab dia punya distribution policy pun bukan untuk fokus dekat dividen. Alright. Okay, so saya stop tengok KFR. Kita buka balik kita punya slides. Okay, so maknanya itulah contoh perbezaan ada tulis orang kata dividen dengan capital gain punya fund. Okay, so untuk dividend base pula, selain daripada tengok baca kat fund objektif, boleh tengok dekat distribution policy. Okay, so kadang-kadang sebab kita ada customer yang boleh tak yang fund yang fokus bagi dividen distribution? Ada, Mr. Client, don't worry. So kita boleh diversify kan. Mungkin 70% dalam PIDF, 30% dalam PLF contoh. Okay, kalau local market, kalau let's say dia nak diversify lagi, boleh tak saya sekarang ni saya tak berapa yakin dengan market Asia contohnya. Saya tak berapa yakin dengan market China. Saya rasa saya nak switch pergi dekat fokus lebih kepada local market untuk dividen. Ada. Untuk Asia dividen pun ada. Don't worry. Okay. So faham antara capital gain dengan dividend base? Kalau faham type kat chat room faham. Kalau tak faham boleh tanya terus.
Bob Faham. Syafiq Ikhwan faham. Thank you Yuyu. Okay, kita pergi pada next slide. Okay, so ini adalah contoh tadi KFR. Alright. So kalau nak baca pasal KFR ni, korang jangan pening-pening kepala sangat. Okay, sebab selalunya yang fokus saya tunjuk my customer adalah top 5 holdings. Okay, saya lukis kat mana top 5 holding kat sini. Okay, so maknanya dalam dana ni, macam saya cakap tadi, kan KFR ni lebih kurang macam surat beranak dana tersebut, betul tak? Dalam surat beranak kita ada apa? Kita ada nama penuh, betul tak? Nombor IC kita, nombor surat beranak, betul tak? Kita ada tempat lahir dekat mana, siapa nama mak, siapa nama bapa, betul tak? So samalah juga macam KFR, ni lebih kurang macam surat beranak kepada fund tersebut. Tapi of course dia takkan letak semua sekali holdings dalam dana ni. Kalau korang nak tengok semua company dalam sesebuah dana tu, boleh. Korang boleh tengok official report untuk tahun lepas. Kat situ dia declare semua. Kat tahun lepas position dia kat mana. Position tu maknanya dana ni beli syarikat yang syarikat apa tahun lepas. Cumanya forward punya tu tak ada lah. Sebab ada juga pernah soalan tanya saya, bukan apa orang kata retail atau individu punya investor, tapi corporate investor tanya saya. Dia cakap, "Dam, boleh tak nak tahu fund manager public mutual punya position, current position?" Mana maunya. Sebab apa? Sebab apa tak boleh tahu? Sebab apa kita tak boleh bagi tahu current position semua currently? Boleh tak siapa-siapa type kat chat room? Ke nak buka mic ke nak bagi tahu? Because sebab nanti klien invest sendiri. Betul. Kalaulah bagi position, current position macam live lah contoh. Buka website public mutual, hari ni position dia. Itu dipanggil, kalau orang-orang trader dipanggil itu signal. So itu kita bukannya dapat profit daripada kata spread, betul tak? So kita dapat profit daripada service charge, daripada management fees. So betul lah, itu jawapan dia. Kalau saya bagi kalau public mutual fund manager bagi tahu current position, buat apa lagi nak invest dalam public mutual, betul tak guys? Baik buat sendiri. Okay. Tapi buat sendiri pun bukan mampu. Kalau let's say nak follow position public mutual, let's say 32 position hari ni, minggu ni contohnya, abang mampu ke nak beli setiap counter tu? Kalau tengok ni dalam ni Apple. Apple. Cuba korang share dekat dalam chat room. Hari ni Apple ni market baru buka ni. Sekarang pukul 9.14 kan, market US baru buka. Cuba tengok berapa harga Apple hari ni sekarang ni. Siapa type chat room cepat. Korang Google je Apple share price. 171 sen. Thank you Abu. Wait, Uzaipi. Mana mahunya 125 pi. Mana dapat tu 125. Zaipi kena check balik dengan Fikul tu. Itu itu Google. Apple, saya cakap Apple tadi. Okay, so let's say P, awak nak invest sendiri, apa barang invest dekat Public Mutual. Saya trader, saya nak invest sendiri. So awak pun buka lah account dengan let's say Saxo Trade lah, broker awak. Awak buka account. Contoh kan, nak nampak real. So awak nak beli Apple. Awak tahu tak satu share Apple ni berapa? Harga dia 171 USD. Cuba kalau convert ringgit berapa sekarang? Okay, let's say lah hari ni 4.8 lah contoh. So 171 darab 4.8. Berapa satu share pi kena bayar dalam ringgit nak beli? Siapa yang tahu tu boleh tak share room? 821 820, betul? Cakap balik dengan prospek klien tu. Abang nak beli satu share pun dah RM800. Ini kan nak beli lagi 30 share yang sama position Public Mutual. Haru biru tak? Mahal tak korang rasa? Cuba type chat room, mahal ke tak? Kalau satu pun dah RM800, satu share tau. Bob, thank you Syafiq Kuai, mahal. Ya betul, mahal. Kalau kita invest dengan unit amanah,
buka account berapa guys? 1,000, betul tak? Kalau nak buat DDA pun boleh minimum 100 sebulan. Tak payah nak acah-acah direct market, mahal. Okay, sebab itulah kita guna unit amanah. Ini orang kata satu cara rakyat marhin untuk mendapat exposure keuntungan kaunter-kaunter yang mahal ni, yang besar ni, tapi dengan harga mampu milik. Itulah cerita dia. Sebab tu saya nampak banyak dekat TikTok buat TikTok ni apa, menari-nari nak beli Apple, menari-nari lepas tu minimum 100 boleh mula. Itulah dia. Banyak UTC buat TikTok macam tu. Okay, so kita macam mana, nak buat TikTok juga ke? Alright, so mahal. Tak payah nak cakap semua position pun. Ambil top 5 ni, korang kira sendiri. Sebab kadang-kadang pernah dapat customer, pernah team member saya ataupun datang kat saya, Dam, dia kata dia nak beli sendiri Apple. Boleh, cuba kira. Apple berapa, Microsoft berapa, tak payah beli banyak, semua satu share. Berapa yang dia kena letak duit hari ni dalam ringgit untuk beli semua share tu. Mungkin yang dia mampu pun Public Islamic Asia Leaders Equity Fund je lah. PLF dia mampu lah. Sebab PLF sekarang dengan harga apa? 30 sen, 35. Cuba check. Nak tengok korang dengar ke tak. Harga PLF berapa hari ni? Pergi dekat website publicmerchant.com.my. Korang kena tahu benda ni. Pergi website publicmerchant.com.my. Pergi kat daily fund price. Scroll down. Pergi kat daily fund price. Tengok ada tak top 10. Top 10 tak ada. Okay, pergi daily fund price. Type dekat situ fund name or abbreviation PLF. Lepas tu klik go. Syafiq Kuan, thank you Bob. Betul, 40 sen. 0.4059. Thank you Finas. Share link sekali. Yes, thank you Fikul. Itu mungkin abang mampu lah. Sebab invest PLF minimum 1,000 je. 1,000 pun mungkin tak lepas kot bang. So abang caca, abang tengok kiraan EPR abang lepas 2,000 je bang availability. Tak payah nak caca direct stock market. Betul lah guys. So sebab tu invest je unit trust. Murah, mampu milik, boleh dapat keuntungan top-top company macam ni. Okay, so itu yang pertama selalu kita sembang pasal KFR. Yang kedua, apa yang penting dengan KFR? Kita tengok dekat dia punya exposure negara dia kat mana. Alamak. Exposure negara. Okay, contoh macam fund ni apa, PISGAF kan. Ni fund kegemaran. Kegemaran UTC. Sikit PISGAF je. Okay. So kita boleh tengok dia punya geolocation kat mana. Paling senang first kali tengok kat sini. Dia dekat global. Nampak tak saya bulatkan kat situ KFR tu. Kalau nampak cetak nampak kat share room. Nampak ke tak? Thank you Bob, nampak. Yang lain tak ada ke dalam ni? Berapa orang ni? 31 orang. Ke semua buka je training, tak dengar pun? Amirul nampak, thank you. Saya perhati siapa yang bagi respon kat chat room. Kan kejap lagi jumpa depan-depan, bertanya soalan sama, siap lah. Ataupun yang message DM call saya, Dam, fund apa Dam? Bila training tak nak bagi ni kerjasama, tak nak bagi perhatian. Marah. Sorry. Bukan marah, sayang. Okay. Right. So sekarang ni kat situ salah satu kita boleh tengok sama ada. So maknanya Dana ni fokus dia dekat global. Kenapa dekat global? So korang boleh tengok dekat dia punya top 5 foreign companies countries dia. Dana ni banyak exposure dekat USA, China, Australia, Japan, Italy. Okay, kat USA ada berapa? Lebih kurang 60%, 61%. China berapa? 3.5. Nampak tu? Kat situ adalah dia punya fokus dia, global.
Okay. Ataupun saya clear je semua ni. Korang boleh pergi dekat yang apa nama? Dia punya glossary tu. Okay, jap saya stop ni, saya buka, saya share KFR. Okay. Macam mana cara kita nak tengok geolocation dana tersebut? Boleh tengok juga dekat sini. Masa korang pergi nak tengok muka surat ada berapa tu. Kat sini. Okay, so saya kecil sikit. So korang nampak tak kat sini ada yang first kali apa? Equity domestic. Alright. So nampak maknanya fund ni adalah domestic tu kat mana? Guys, cuta Cik Rum. Domestic kat mana? Domestic tu kat Kodiang ke? Makassar. Malaysia. Betul Fikul. Malaysia. So maknanya dana-dana ni korang boleh pilih, ini adalah dana tempatan lah, dana equity domestik. Kalau tak percaya, korang pergi muka surat pertama tu 8, korang tengok dia punya apa nama location dia. Foreign country dia tak ada, sikit je, banyak lebih fokus, percentage dia banyak kat Malaysia. Alright? Lepas tu kat mana lagi? Ada lagi kat bawah ni. So kadang-kadang bila tanya nak customer nak China. So kalau customer nak China, kita pergi fund mana? So kalau korang tengok sini equity foreign. Kalau customer adamant nak China, fund apa? Cuba type Cik Rum. Customer tu client, prospect betul-betul nak China. Saya tak peduli saya nak China juga. Korang propose kat fund apa? Piala hampir tepat, Kimi hampir tepat. Downline sendiri pun salah ni. Prospect PCI betul, Kak Lona betul. Bawa tiba-tiba Asia. Okay. Alright, Kak Lona betul. So kalau customer tu adamant ataupun dia betul-betul nak, boleh tak Angel check siapa yang tak mute? Work sikit tolong. Where's my Angel? Okay, thank you. Alright. So kalau dia kata dia betul-betul nak China, dia kata dia tak nak tempat lain, bolehlah pilih dana Greater China, PCIF kat sini. Betul tak? Kenapa? Jom kita tengok dekat dana PCIF tu, muka surat 28. Okay, kita pergi direct kat situ. Muka surat 28, kita scroll. 22, 24, 27, 28. Okay. So kalau korang nampak kat situ, dia punya fund tu, dia tulis kat sini, dia fokus dekat Greater China. Betul tak? Tapi of course ada je dekat luar. Sebab apa? Kalau korang tengok bawah ni, setiap fund dia takkan macam seketul dekat situ. Kalau korang tengok dekat dia punya asset allocation, dia tulis sini. Maknanya dekat domestik ada lebih kurang 5.9%, foreign 85%. Okay, so maknanya banyak kat foreign dana ni. Okay, dan foreign tu kat mana? Dekat sini fokus dekat so kat sini lebih kurang dekat Greater China. So kat sini Taiwan 45%, China tinggi 37.8%, Hong Kong ada dalam 2.3%. Okay, so faham tak? Faham ke tak faham ke tak dengar pun? Fikul faham, thank you Fikul. Sebab itulah dia close 300,000, nampak? Time training, take part. Mana ni? Stop share. Okay, share slide balik. Okay. Alright. Okay, so itu nombor 2 penting yang saya tengok KFR, which is location dekat mana. Selain daripada tengok fund objektif, top 5 holdings dengan juga top 5 countries. Okay. Dan ketiga penting bagi saya adalah dia punya asset allocation. Asset allocation kat sini mana? Yang ni. Alright. So maknanya bagi tahu klien tu, kalau korang baca situ asset allocation as of 30th August 2023, dana PISGAF ni sebanyak 77.2% dia banyak letak duit dekat
equity foreign. Okay. Lepas tu ada sikit 22.8 letak dalam Islamic Money Market Instruments. Okay. So siapa yang pernah datang training saya hari tu? Boleh tak saya nak tanya balik? Okay. Kenapa setiap fund mesti ada mesti ada money market dalam fund tu? Boleh tak type chat room? Saya nak tengok siapa alert. Kenapa? Imran. Okay. Thank you Kak Lona. Thank you PP. Liquidity. Betul. Sebab kalau nak beli jual saham, ambil masa. Okay. So public mature ni dia bukan macam orang kita-kita yang biasa-biasa individu ni. Ingat nak sell tu macam Opta FX ke? Tekan sell je kat MT4. Tak. Okay. So dia kena submit form. Dia kena request untuk jual. Kalau dia nak positioning pun nak tukar berapa percentage dalam contoh apa ni Apple ni, dia ada berapa dia kena tarik, dia bukan on the spot, on the dot. Okay, so ini perlu money market dalam setiap dana supaya liquidity. Maknanya public mutual are ready to buy back your units at any time, even weekend dalam PMO. Sebab tak pernah lagi lah ada case nak withdraw lah, public mutual hold tak bagi. Macam certain companies ada yang macam tu, sampai ada penalty fees lah, ada orang kata syarat-syarat lah. Tak, public mutual tak kisah you rugi ke you untung ke, kita akan beli balik unit you anytime. Sebab apa? Kita ada kecairan dalam kita punya dana, which is money market instrument tadi. Okay, kalau faham type ke chat room faham. Faham tak? Thank you PP, thank you Abu. Alright. So seterusnya, apa lagi yang penting dalam MFR KFR ni bagi saya, alright, adalah yang bahagian ni, bahagian dia punya financial year end, bahagian incidental, bahagian launch date dengan bahagian current fund size. Alright. So, kenapa bahagian itu penting? Nombor satu, kenapa kita kena tahu financial year end bila? Sebab, kalau let's say dana ni financial year end dia 30 September, selalunya start 1 Oktober, kalau dapat dividen, kalau dapat distribution, dia akan release dekat 1 Oktober, 2 Oktober. Tengoklah, kalau 1 Oktober tu hari Isnin, dapatlah. Tapi kalau 1 Oktober tu hari Ahad, 2 Oktober hari Isnin, dia akan pergi kat working days lah, 2 Oktober dia akan dapat. Alright, faham tak? Kat situ? Okay, dan satu lagi kat situ, distribution policy of course. Kita kena naik tengok, kalau let's say customer tu bising, Dam, kenapa tak dapat dividen ni? Saya tengok tak ada dekat camps, dekat PMO tak ada pun distribution. Sekarang zaman customer ada PMO tau, korang tak boleh nak goreng. So hari tu dapat tinggi, ni kenapa tak dapat? So korang buka KFR, bang, peace gap ni incidental, tidak semestinya memberi distribution. Kalau fund manager rasa tak perlu bagi, tak perlu bagi. So kalau customer prospect tanya kenapa, because of fund manager cuba nak menjaga harga dana fund ni, dia nak kawal. Alright. So seterusnya, launch day. So kat situ korang kena tahulah launch day mana dana ni. So dana ni pun special bagi saya sebab masa saya dah buat UTC, dana ni baru launch. Ketika 26/9/2017. Masa tu saya punya first year full time. Okay, masa tu saya ingat lagi dia ada promotion 25 sen selama tak silap saya tarikh lahir Minas. Okay, dia ada promotion masa tu tak silap saya sebulan ke apa. Harga lock 25. Siapa yang masuk awal tu akan dapat harga 25 sen. Selalu kalau fund baru buka dia akan macam tu lah. Right, so masa tu kita orang pun duk menjual Mr. Client, kami ada dana baru, dana global. Lepas tu kalau you masuk sekarang boleh dapat lock harga 25 sen promotion. Okay. So itulah kenapa kita kena tahu launch date bila. So dan juga berapa lama dah fund ni beroperasi. Okay. So daripada 17 sampai sekarang. So lebih kurang berapa tu? 3 lebih kurang 6 tahun. Betul tak guys? So fund ni dah beroperasi selama 6 tahun. Okay, ada satu soalan nak tengok korang alert ke tak. Boleh tak sesiapa kat dalam ni share dengan saya, korang kan unit trust consultant yang hebat-hebat, menang nationwide dan sebagainya.
gaji 25,000 average. Okay, boleh tak siapa-siapa bagi tahu saya dalam ni macam mana boleh terbitnya harga price AUM sesebuah dana tersebut? Ni very special question. Alah, yang tadi macam PLF 40 sen tu, macam mana boleh keluar PLF harga dia 40 sen? Adakah harga tu tiba-tiba fund manager bangun gosok mata kan, lepas solat subuh kan, laminjang dia dah masuk Islam, ada solat subuh, dapat ilham, oh hari ni nak setkan PLF harga dia 40 sen. Adakah begitu? Adakah fund manager sesuka hati menaikkan dan menurunkan harga? Ini soalan ekstra, soalan bonus. Tidak, Fikul. Okey, boleh tak Fikul kalau boleh buka suara, cuba explain kepada kawan macam mana harga price AUM itu diterbitkan untuk hari tersebut. Fund price tu diterbitkan berdasarkan tempat allocationnya share market yang fund manager invest. Adakah betul? Hampir tepat. Boleh pass the baton. Thank you for trying, Fikul. Baby hand to Fikul. Okay, boleh tak siapa lain yang hebat-hebat nak yang gaji besar lah saya nak tanya. Yang gaji-gaji besar. Siapa lagi tahu? Siapa tahu? Kak Lona? Yes, memang betul. Sebab kadang-kadang kita selain daripada benchmark, orang beranggapan macam fund manager edit harga tu sendiri. Orang beranggapan fund manager ada kuasa untuk menaikkan harga dan menurunkan harga. Which is wrong. Okay, so tak tahu. Okay, so korang nak tahu tak? Kalau korang nak tahu boleh type chat room. Saya nak tahu. Split unit. Split unit Nuri. Split unit macam mana tu? Boleh elaborate? Oh, hilang dah. Okay, tak apa. So, ramai nak tahu. And special for you all yang datang pada training saya pada malam ni. Okay, so sebenarnya very simple. Very simple. Okay, pada hari tu, macam mana dia dapat price per AUM tu, korang boleh tengok adalah dia punya ni. Cara kiraan dia simple je. Okay. Korang tengok berapa NAV dalam dana tersebut. Contoh sekarang ni, dana ni 1.6 bilion. Betul tak? Okay, so korang bahagi dengan berapa unit dalam dana tersebut. So sekarang dalam dana ni, unit dia adalah 4.7 bilion. Okay. So untuk harga 30 Ogos ni, mesti korang akan dapat kalau 1.613 ni bahagi dengan 4.709, korang akan dapat harga Peace Gap pada 30 Ogos ni. Kalau nak tak percaya, cuba korang try. Fikul baru tahu, every day is a learning day, it's a new learning process. Sebab tu never miss apa? Never miss training. Siapa dapat? Cuba kirakan, siapa dah kira? 1.6 bilion bahagi 4, berapa tu? 4.7 bilion. Roughly berapa dapat? Tak payahlah tepat-tepat. 1.6 bilion bahagi 4.7 bilion. Berapa dapat? Cuba type kat chat room. Dah pukul apa ni? Oh, 9.30. Masa mencemburui. Cepat. Ada orang kira ke tak ni? Fikul 0.34. So nanti cuba korang pergi kat camps korang pergi hover yang kat fund performance Peace Gap, korang hover dekat 30 Ogos tu, harga mesti lebih kurang tu 0.34. Contoh, ialah plus minus lah. Sebab kalau nak tahu detail, kena betul-betul jumlah NAV bahagi dengan unit masa tu. Alright, so the point here is
harga diterbitkan price AUM tu bukan fund manager yang edit. Alright. So selagi semakin orang kata banyak duit dalam dana tersebut, semakin sikit unit, semakin naik harga dana tu. Itu dia punya correlation. Kalau semakin banyak unit tapi semakin sikit ringgit, semakin turun harga dana tersebut. So itulah antara cara macam mana harga tu boleh berhasil. Aha ke tak aha? Cuba type kat chat room aha. Laju, suka. Bagi rahsia suka Okay, alright. So itu penting. So kadang-kadang bila dapat customer acah-acah ni macam CFO kan, macam trader kan. Kalau dia tahu benda tu macam okay, baru saya faham. Okay. Alright. So bila macam mana unit tu bertambah? So bila distribution reinvest, so dia akan split unit tu, so unit akan bertambah sebab tu harga akan menurun. So bila harga menurun, akan invite orang untuk membeli unit lagi. So bila harga menurun, orang beli unit lagi, unit tu jadi mahal, so naik balik harga tersebut. So don't worry, Mr. Client. Okay. Alright, so selesai yang kat situ. Kat mana lagi penting bagi saya? Okay, saya akan fokuskan yang penting saja. Yang lain tu korang boleh study lebih lanjut lah. Yang paling last sekali yang selalu saya tengok penting adalah dekat bahagian distribution history. Of course lah, nak tengok dia punya sejarah distribution tersebut. Okay, soalan last berkenaan distribution history ni. Ni korang kena tahu juga ni. Okay, bagaimanakah kita nak mendapat distribution yield? Okay, contoh 8.8 ni. Macam mana boleh dapat 8.8% ni? Siapa tahu? Siapa tahu? Sebab selalu bila kita tengok news kan, bila tengok news, tengok Instagram paling mature, dia akan bagi tahu ni je. Declare 2.5 sen on that day. Sebelum ni, untuk budak baru ni sekarang dah untung lah. Zaman saya, yang percentage distribution yield ni dia tak keluar. Kita orang kena kira sendiri. So siapa tahu? Siapa tahu? Kalau tak ada orang tahu, type saya tak tahu, saya nak tahu, saya nak tahu. Imran nak tahu, Ayu nak tahu. Thank you. Alright, so sebab ada orang respon. Okay, very simple sebenarnya. Okay, nanti bila korang buka camps korang, alright, korang hover, contoh dekat fund performance tu, korang hover dekat hari di mana dividen tu dia declare, sebab kat situ ada tulis tau, dividen dapat berapa, declare. Korang buat kiraan dia simple je. Kalau contoh dia kata 2.50 ni, 2.50 bahagi dengan harga price per AUM di ketika itu. Kalau tak percaya, korang pergi dekat PISGAM ni, yang pada 2 September dia declare, harga masa tu 0.28 ke berapa. So 2.50 bahagi dengan 0.28 tu akan dapat average lebih kurang 8.79%. Okay, saya tak nak elaborate lanjut lah. Sekarang aku 9.30. Nanti kalau nak tahu lebih lanjut, datang ke office saya. Wah, begitu. Alright. So, kat situ dah boleh nampak dah. Hanya satu page ni pun dah nampak pandai. Betul tak guys? Nampak hebat di depan klien. Nampak macam fund manager. Klien nak counter pun tak terhenti lah. Sebab tu bila so abang kena dengar cakap saya. Alright. So boleh tak saya pergi pada next slide? Boleh. Okay, so yang distribution tu simple kan? Macam mana kira percentage je. Korang boleh dapat kan? Okay, kita pergi pada next slide. Okay, next slide pula dia tunjuk berkenaan fund yang bagi dividend fund. So kalau macam sama juga, kalau korang perasan dekat distribution history ni, dia punya dividend never fail. Kat sini.
So maknanya dia very diversified. Portfolio dia very diversified. Dia ada yang fokus capital gain, ada juga fokus dekat yang fund yang bagi dividen. So kalau korang tengok distribution policy pun dia memang tulis kat sini annual ataupun semi. Ni annual sahaja. PIDF lagilah. Siap dia bagi semi dan annual. Nanti korang boleh search kat korang PKFR, MFR. So kat situ korang dah lebih jelas berkenaan QFR dengan MFR. Okay, so QFR sama je macam MFR. MFR adalah monthly, QFR adalah quarterly. Okay. Okay, so kita pergi kepada next slide. Okay, so sekarang okay, itu sahaja training kita pada malam ni. Alhamdulillah, dah habis dah. Okay, kalau macam tu saya pass balik saya punya tu dekat saya punya MC. My MC, are you here? Alright, thank you Adam for the great training. So I believe that you guys will learn a lot. Benda ni kita kena banyak belajar. You cannot expect benda ni over time. Okay. So harap membantu benda tu. Okay. So kalau tak tahu again, you can ask your leaders ataupun you boleh tanya Adam ataupun tanya saya ataupun tanya all the games. Sebab benda ilmu knowledge ni, finance is very dynamic. It changes over time. So memang akan makan masa. Okay. So untuk wrap up, I believe I'm gonna pass the mic untuk end this session for tonight. So before that, boleh tak kita type dalam chat thank you Master Trainer Adam untuk such a great training. Alright, okay. So without further ado, I'm gonna pass the mic to our group agency manager, Gam Kimi. Alright, Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera everyone. So, terima kasih kepada 33 orang yang menghadirkan diri kepada training malam ini. Okay, terima kasih kita punya main trainer malam ni, Adam, okay, our MC AD. And terima kasih juga kepada semua team training ya. Okay, for those yang nak tengok video kita punya Zoom malam ni, nanti kita akan upload dekat YouTube ataupun Facebook page Ultimate Champion. So you all boleh tengok dekat sana Alright, so to wrap up our session pada malam ini, again Kimi nak cerita pasal booster. Alright, so anda sebagai seorang sales consultant, okay, kita tak boleh nak lari, kita manusia, kita ada perasaan. Feeling kita kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif. Feeling kita kadang-kadang happy, kadang-kadang gembira, kadang-kadang sedih, kadang-kadang moody. Jadi di dalam dunia sales, untuk korang ada sales yang banyak, nak ada sales yang konsisten, nak senang korang punya kerja, korang kena sentiasa berada dekat dalam mood yang excited, dalam mood yang happy, dalam mood yang menerima. Okay? And okay, untuk korang ada energi yang sentiasa tinggi, orang kata high energy, ataupun kena sentiasa dalam keadaan positif, okay, korang kena ada booster. So apa itu booster? Booster tu actually adalah korang punya goals, korang punya stepping stone, korang punya bahasa Melayu dia pemangkin. Okay, pemangkin, pemberi semangat kat korang. So ada orang pemberi semangat dia adalah orang-orang tersayang dia. It could be anak dia, it could be pasangan dia, it could be mak dia. Okay? Ada orang pemangkin semangat dia daripada segi kebendaan. Ada orang suka shopping, ada orang suka pergi bercuti. So korang kena cari apakah korang punya booster. Okay, apakah korang punya pemangkin. Because bila kita bekerja ataupun kita keluar mencari sales, kita pergi mencari appointment, booster-booster inilah yang akan memberi korang semangat untuk sentiasa terus dan pergi. Okay, booster-booster inilah akan memberi korang orang kata hala tuju. Ada orang kadang-kadang dia keluar rumah pagi-pagi dia tak tahu sebab apa. Okay, dia memang nak cari appointment, dia memang nakkan closing, dia memang nakkan gaji, tapi dia tak ada booster. So dia rasa buat benda tu sambil buat saja. Okay, buat sekadar buat sekadar apa yang suruh buat, tapi dia tak buat sepenuh hati.
So end up dia punya income pun tak sepenuh hati. Dia punya commission, dia punya CB pun tak sepenuh hati. Bila hati tak ada, dia jumpa klien pun tak sepenuh hati. Tak berusaha untuk convince klien sebetulnya. Okay, so that is why pentingnya booster. Dia ibaratnya macam kalau kita kan keluar rumah, okay, kita rasa hari ni aku nak bawa hujung minggu nanti aku nak bawa anak aku nak bawa mak ayah aku pergi berjalan ke kan, pergi ke mana ke kan. Kita rasa semangat, kita rasa seronok, kita rasa happy. Mood tu datang, mood tu mari. Jadi korang pun kena ada benda tu. So kenapa korang kena buat sale 500,000 sebulan, kenapa kena buat rekrutmen, kenapa kena datang training? Disebabkan you punya booster. So please cari korang punya booster. Kami okay, sebagai recruiter mungkin boleh guide you, mungkin boleh bantu, but at the end of the day you have to find your own booster. Okay, so again saya ulang lagi sekali, 9 hingga 11 Januari 2024 kita akan ada goal setting 2024. Siapa yang dah dapat gaji, yang dah redeem first gaji untuk Oktober, dialu-alukan untuk bayar dekat you all punya recruiter, okay. RM500 3 hari 2 malam. Tolong please make yourself available. Siapa yang early birds, okay, you all boleh dapat diskaun 10%, so RM450 sahaja. Masih ada lagi slot kosong, boleh buat bayaran kepada Habib. Okay, please book yourself available 9 hingga 11 Januari 2024. Kali ni kita bawa ramai-ramai team members kita, you all bawa, ajak you punya sideline, okay, ajak you punya downlines, okay, kita pergi sama-sama, kita meriahkan kita punya goal setting 2024. Alright, so that's about it. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir pada malam ini. With that, saya mengakhiri kita punya training pada malam ini and kita nak ambil gambar. Kalau boleh, minta kerjasama semua buka kamera masing-masing. Okay, kita minta tolong Adam untuk ambilkan gambar. Thank you trainer. Alright. Okay, buka gambar. Thank you trainer. Okay, dah ready ke? Dah make up? Alright. 1, 2, 3. Okay, first. Sekejap, second page. Asal Kimi ada belon-belon ni, jealous pula. Saya pun tak tahu tiba-tiba ada belum. Alamak. Okay. Okay, untuk page kedua pula. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay. Alright, thank you guys. Okay, terima kasih semua. Thank you. Terima kasih trainer. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you, Waalaikumsalam. trainer. Assalamualaikum. Thank you trainer. Salam.